Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man shalla 'alaihi fi kulli zaman wa makan wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama mengikuti pengajian kitab Al-Hikam di Masjid Al-Istighfar pada malam Jumaat yang mulia ini. Dengan itu marilah sama-sama kita mulakan seperti biasa, kita berzikir dengan memohon ampun kepada Allah beserta dengan kita mengingati kalimat tauhid dan mengingati nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan selengatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali lathhar ashabil abrajma'in wa ila hadratis sultan awliya was salihin Siri Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz wa amadanallahu bi imdadi wa anasana bi barakati wa nafa'ana bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhuna mursyidina rabituna As-Sinafi Budi Mesin Abdul Qadir Mansur bin Qadir Jalal Baghdadi Syai'ulillah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبه الله فناصره ومعينه في الدارين هو الله 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuha al arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma.
Allahumma ya muallima Ibrahim, allimna ya mufahim Sulaiman, fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, syukurlah kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini dalam pengajian kitab Al-Hikam. Ya, marilah sama-sama sebelum kita mulakan pengajian, kita memberi salam pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidil Mursalin. Assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin. Madad, madad, madad ya Rasulullah. Dan marilah sama-sama pula kita memberi salam kepada Sri Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Sri Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamu alayka Sultan Auliya. Assalamu alayka Sultan Al-Arifin. Madad, madad, madad ya Sri Syekh Abdul Qadir Jailani. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Dalam pelajaran kitab Al-Hikam kita pada pelajaran yang lepas, kita telah sampai di muka surat yang ke-88 ya, pada kalam hikmah yang terakhir, iaitu kalam hikmah yang ke-67. Sebelum itu kita telah mengatakan dalam pelajaran kita yang lepas bahawa hidayat, taufik, semua adalah merupakan daripada kurnian Allah SWT. Allah Ta'ala bila nak memberikan seorang itu kesedaran, dia berikan kita keinsafan, rasa perasaan hati kita, kesilapan kita, dan dengan itu kita pun mula nak mendekat pada diri pada Allah. Dan kemudian diberikan pula rasa keinsafan untuk kita beramal pula. Alhamdulillah kita pun dapat beramal, dan begitulah Allah Ta'ala campakkan hati kita pula nur ma'rifatnya, iaitu kita kata terbuka hati kita untuk mendapatkan ma'rifat Allah. Begitulah segala-galanya itu merupakan daripada kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nur cahaya ini adalah merupakan tentera kepada taat kita kepada Allah, dan dia adalah kenderaan untuk membawa kita kepada Allah Taala. Itulah ada nur cahaya daripada Allah Taala. Jadi berbicara kepada masalah nur cahaya ini, maka Tuan Pengarang kita Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan juga kepada Ustaz Salim Bahrasi, Tuan penterjemah kitab ini, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita, dapat kita memahaminya, dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Ya, dalam kalam hikmah yang ke-67 berkata Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah taala, bagi mereka yang ada kitabnya, kitab hikam, iaitu muka kita katakan iaitu muka surat yang ke-88 ya. Kitab hikam ni, siapa yang ada kitab hikam ni, kalau sekiranya yang kitab hikam yang baru ini pun muka suratnya sama 88 ya. Tapi kalau kitab hikam yang agak lain sedikit, dia mungkin tak sampai ke 88. Pokoknya dia melihat kepada kalam hikmah nombor 67. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bikum fid darin amin. An-nur lahul kashfu wal basira lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Artinya, an-nur, iaitu nur itulah yang menerangi, yang membuka, menerangkan, membuka pelita cahaya, dan basirah ialah mata hati. Mata hati itulah yang menentukan hukum. Hukum, dan kemudian hati yang melaksanakan atau meninggalkan. Jadi Tuan Pengarang kita membicarakan tentang nur, basirah dan hati. Nur, cahaya. Cahaya ni termasuklah hidayat, petunjuk Allah. Ya, cahaya.
Basira iaitu mata hati kita. Mata hati kita dapat mengenal apa yang baik, apa yang tak baik. Dan kemudian hati pula, kalbun. Hati itu pula yang membuatkan hukum, nak teruskan beramal ataupun tidak. Itu dia. Jadi 3 peringkat tuan-tuan dan puan-puan. Dijelaskan lagi oleh tuan penterjemah kita dengan katanya, nur itulah yang menerangi baik dan buruk. Dia menerangi. Lalu dengan mata hati ditetapkan hukum, dan setelah itu maka hatinya yang melaksanakan atau menggagalkannya. Jadi di dalam kitab Al-Syarah Ikam yang telah disusun oleh Imam Ibnu Ajibah dan kitab Syarah Ikam ni, beliau menyebutkan sebagai contoh supaya mudah kita faham. Apa yang dikatakan tadi, nur, basira dan hati. Jadi kalau sekiranya nur itu seperti sebagai contoh, kita masuk dalam satu rumah yang gelap. Rumah gelap ni kita tahu dalam rumah ini ada ular, ada kalajengking. Dan ada pula peti emas dan peti perak. Wah, ni sangat berharga. Yang ini sangat bahaya. Tapi kita tak nampak. Pasal apa? Pasal gelap. Gelap. Kehidupan kita hari ini, kita dalam gelap. Kita tak nampak apa yang baik untuk kita seperti taat, amal dan ibadat. Dan apa yang tak baik untuk kita seperti dosa dan maksiat. Maka kita dalam gelap. Maka datanglah nur. Nur itulah cahaya. Rumah tu pun dikedatangan nur cahaya. Bila dah cahaya, nampaklah kita ni ular, ni kalajengking. Dan inilah dia emas dan ni perak. Dia nampak. Jadi sekarang ni kita dalam hidup kita, kita nampak. Dengan datangnya cahaya Islam, kita nampak. Ini dosa, ini maksiat, ini taat, ini ibadat. Kemudian setelah datang cahaya, maka basirah, mata hati. Mata hati inilah yang membuat pilihan. Ambil yang ibadat, yang taat, ambil yang emas, yang perak. Jangan ambil ini ular, jangan ambil kalajengking, dia sengat kau, mati, rosak, binasa kau. Maka mata hati inilah sekarang menunjukkan kepada kita, ibadatlah kamu, taatlah kamu. Dan jangan kamu sentuh dosa dan maksiat. Jadi ini mata hati. Kemudian hati pula dia menjadi hakim. Hakim tu apa? Membuat pemutus kata. Okey, marilah kita bangun. Kita pergi ke majlis ilmu. Marilah kita bangun tahajud. Marilah kita membuatkan baca Quran. Hatilah menghukum. Dan marilah kita tinggalkan dosa dan maksiat. Jangan campur dosa maksiat ni. Jadi hati tu menjadi hakim untuk menentukan apa yang nak dibuat. Jadi nur cahaya menerangkan, yang cuma bagi tahu saja. Dan keduanya ialah mata hati yang mengenali ini baik, ini tak baik. Mengenal. Dan kemudian hatilah yang membuat keputusan. Begitulah dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mata ini berzina, tangan ini berzina, kaki pun berzina, iaitu dengan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada zina. Na'udzubillah min zalik. Tetapi hati itulah yang betul menjadikan dia berzina ataupun tidak. Sebab hati itu hakim. Dia tengok orang perempuan yang terbuka aurat, zina mata. Dia bercakap berbual dengan orang tu dengan nafsu, zina lidah. Kemudian dia sentuh tangan dia, zina tangan. Dia jalan ke tempat itu, zina kaki. Kemudian hati dia lah yang meletakkan hukum, betul berlaku zina atau tidak. Itulah dia tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Itu sebagai satu contoh lah. Begitulah kita dalam hidup kita pun, hari-harian pun, kita sudah ada nur syukur pada Allah. Nur Islam yang menunjukkan kita pada kita ini dosa dan ini ibadat. Tetapi mata hati kita lah pula yang menerangkan ini ibadat yang kamu patut pilih, ini dosa kamu tinggalkan. Tetapi hati itulah yang menetapkan. Sebab tu selalu kita berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub wal absar, sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah, Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam taat padamu. Ya Tuhan yang membalik-balikkan hati, ya Allah, kau jadikanlah kami istiqamah atas taat padamu, ya Rahman. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, maka pada malam ini menyambung lagi kita di muka surat yang ke-89
muka surat 89 itu ialah dengan di mana kita sampai pada tajuknya, iaitu seperti mana kita lihat di sini, bergembira iaitu bergembira atas taat kerana kurnian Allah. Kita gembira atas taat kerana kurnian Allah Ta'ala. Jadi bukan kerana kita punya ibadat yang kita gembira. Kita gembira atas ibadat, tapi lebih lagi ialah kita gembira atas kurnian Allah Ta'ala. Tak nampak pada diri kita yang beribadat, tapi nampak kepada kurnian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berkata Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala pada kalam hikmah yang ke-68 ya, yang ke-68, la tufrihka ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ayat ini daripada Qul bifadlillah ni adalah ayat daripada surah Yunus ayat yang ke-58. Artinya jangan merasa gembira atas perbuatan taat bakti kerana kau merasa telah melaksanakan, tetapi bergembiralah atas perbuatan taat itu kerana ia sebagai kurnia taufik hidayat dari Allah kepadamu. Ini kata-kata dia. Jangan merasa gembira atas perbuatan taat bakti kerana engkau merasa telah dapat melaksanakannya. Jangan. Tapi gembiralah atas perbuatan taat itu kerana ia sebagai kurnian taufik hidayat dari Allah SWT. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi maksudnya di sini kita buat ibadat, buat taat. Alhamdulillah kita bangun tahajud, kita baca Quran, kita semayang, syukurlah kita bersedekah. Tapi jangan kamu gembira dengan kamu lihat, aku dah sedekah, Alhamdulillah. Aku dah banyak semayang tahajud, aku dah banyak baca Quran. Kita gembira atas taat kita, jangan. Ini perkara yang pelik pula ya. Kalaulah sekiranya orang awam dapat buat ibadat, gembira dia dapat buat ibadat, dapat bangun tahajud, dapat qiyamul, gembira. Dia nampak, pasal dia nampak diri dia yang buat. Tapi bagi ulama tasawuf, ulama yang jalan menuju pada Allah, itu belum betul lagi. Kenapa? Sebab kamu masih nampak diri kamu, aku. Inilah sifat yang ada, na'udzubillah, pada iblis. Iblis merasakan diri dia yang baik. Sebab itu apabila dia telah disemayang dan ibadat pada Allah lebih daripada 70,000 tahun, apabila Allah perintahkan kepada dia dan seluruh malaikat sujud pada Nabi Adam AS yang baru dijadikan, dia tak mau sujud. Pasal apa? Dia rasa aku lebih baik daripada dia. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi di sisi ulama tasawuf, perjalanan tauhid yang tulen, yang asli, yang suci, yang bersih, jangan kamu gembira dengan kamu melihat kamu punya ibadat. Jangan. Aku dah banyak sedekah dah. Bulan puasa baru ni aku tiap malam solat tarawih tak tinggal. Aku dapat qiyamul lail. Aku dapat khatam Quran 2 kali. Umpamanya lah. Jangan kamu gembira dengan nampak daripada ibadat kamu. Habis nak gembira macam mana Ustaz? Jadi di sini kata Tuan Pengarang kita, sebagaimana kita dah sebut tadi, kita ulangkan sikit lagi. Tetapi gembiralah atas perbuatan taat itu kerana ia sebagai kurnia taufik hidayat dari Allah. Jadi bukan kerana kita nampak diri kita, tapi kita nampak taufik hidayat. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau telah bagi aku dapat semayang, tahajud. Terima kasih ya Allah, kau telah beri aku hidayat, dapat aku baca Quran, dapat khatam. Terima kasih ya Allah, kau telah beri aku dapat melakukan sedekah dan khairat. Nampak? Dia tak nampak pada diri, tapi dia nampak kurnian Allah. Inilah yang sepatutnya ada pada kita yang beramal. Jadi kita, yelah, kalau orang awamnya tak belajar kitab tasawuf ni, memang dia happy lah dengan amal ibadat. Betul lah dia happy. Daripada buat dosa, dia happy dia buat amal ibadat. Tetapi itu belum lagi yang sebetulnya, belum lagi yang sucinya, belum lagi yang bersihnya. Kerana dia masih lagi nampak diri dia. Dia sepatutnya gembira atas nikmat Allah beri pada dia. Kurnian taufik. Kerana kalau tak ada taufik hidayat Allah, kita tak boleh buat apa-apa pun. Kita nak bangun tahajud, tak ada tahajud, terkejut aja. Kita nak buat semayang, nak bergerak pun tak boleh. Nak baca Quran, mata pun tak nampak. Nak kita berjalan ke masjid, nak kita bersedekah, takkan satu tapak pun bergerak kalau tanpa dengan izin. Semuanya dengan taufik hidayat dari Allah.
Sebab itulah di sini didatangkan sepotong ayat Quran yang sesuai dengan kata-kata ini. Sebagaimana firman Allah yang telah kita bacakan tadi. Iaitu di bahasa Arabnya itu kita kalau lihat. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah kerana merasa mendapat kurnia dan rahmat Allah, mereka orang-orang yang beramal ni harus mestilah hendaklah bergembira. Gembira kenapa? Kerana mendapat kurniaan. Kerana apa? Kerana dapat rahmat Allah. Itulah yang lebih baik daripada yang dapat mereka kumpulkan. Kumpulkan apa? Daripada mereka dapat kumpulkan harta dunia. Itu taufik dan hidayat lebih baik daripada segala isi dunia ini. Jangan cakap taufik hidayat tu kita semayang banyak, tahajud banyak. Hatta kalau satu sujud saja pun, kalau itu merupakan perkara yang Allah redha dan Allah terima, itu lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, rak'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, iaitu sembahyang sunat subuh, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi kalau hari ini kita mengatakan orang yang paling kaya, yang paling yang billionaire, bukan million lagi, billionaire, sipulan, tapi yang paling kaya sebenarnya ialah orang yang dapat semayang 2 rakaat sebelum semayang fardu subuh. Kenapa? Dia memiliki dunia sekali. Bukan kata $1, bukan kata emas, bukan dunia segala-galanya, semua doa mafiah dan segala isinya. Masya Allah. Apalagi kalau dia solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Masya Allah, Masya Allah. Nampak tuan-tuan? Jadi gembiranya kenapa? Gembiranya kerana rahmat Allah dan keberkurniaan Allah yang Allah berikan pada dia. Alhamdulillah. Jadi kita gembira. Jadi kita tak nampak kita yang buat, oh aku ni aku semayang, aku puasa tak. Tapi kita nampak, ya Allah, terima kasih ya Allah, lakal hamdu wa syukur ya Allah, kerana engkau telah menggerakkan aku, dapat aku bangun subuh, dapat aku bangun tahajud, dapat aku baca Quran, dapat aku bersedekah, terima kasih ya Allah. Itulah tuan-tuan, itu hakikat sebenarnya. Jadi kalau orang yang gembira dengan apa yang telah disebut tadi, maka gembira atas perbuatan taat itu jika kerana merasa mendapat kehormatan kurnia dan rahmat Allah, sehingga dapat melakukan taat. Gembira atas perbuatan taat yang di mana Allah Ta'ala telah berikan dia kehormatan dengan kurnia dan rahmat Allah. Maka itu adalah lebih baik. Sebaliknya, jika gembira kerana merasa diri sudah kuat dan sanggup melaksanakan taat, maka ini menimbulkan ujub, menimbulkan sombong dan bangga yang akan membinasakan amal taatnya itu. Nampak? Ini samalah macam kita dah sebutkan tadi ya. Iaitu kalau sekiranya iblis, na'udzubillah zalik. Di mana iblis ni dia merasa gembira dengan diri dia punya ibadat taat dia. Maka dia rasa ujub dan rasa sombong. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Bahkan bahaya lebih daripada itu, dia boleh membawa kepada syirik pula. Na'udzubillah zalik. Kenapa? Kerana dia melihat diri dia yang beribadat dan dia tak nampak itu kurnia Allah. Dia nampak diri dia yang buat. Jadi seolah-olah Allah tak ada campur tangan dengan aku punya ibadat. Akulah yang buat. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab tu di sini kita jaga waspada. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadat kita. Kita ibadat tapi kita tertipu dengan ibadat kita. Macam mana Ustaz? Tengok hati kita. Jangan kita rasa kita gembira dengan ibadat kita. Tapi gembira dengan rahmat Allah. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Masuk kita dalam kalam hikmah yang berikutnya pula. Iaitu berkata Tuan Pengarang kita di kalam hikmah yang ke-69. Kalam hikmah 69. Qata'as sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Wa amma sa'irun fali'annahum lam yatahaqqu as-sidqa ma'allah fiha. Wa ammal wasilun fali'annahu ghayyabahum bisyuhudi anha. Artinya, Allah Ta'ala telah memutuskan orang-orang yang berjalan menuju kepadanya dan yang telah sampai kepadanya. Perkataan memutuskan ini juga boleh kita menterjemahkan dengan makna menenggelamkan. Allah Ta'ala telah menenggelamkan orang-orang yang berjalan menuju kepadanya.
dan yang telah sampai kepadanya. Jadi di sini ada dua golongan. Orang yang berjalan. Berjalan tu orang yang masih lagi bertiti. Masih lagi menjalani perjalanan untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Macam kita lah orang awam. Ini kita pun tak tahulah masuk ke tidak dalam golongan orang yang berjalan. Kita masih lagi orang awam ni, masih di bawah sekali. Tapi bagi orang yang sudah mula nak dekatkan diri pada Allah, sudah mula meninggalkan dosa maksiat, sudah mula amal taat, sudah mula baca Quran, baca zikir, ambil lagi baiat dengan syekhnya, dengan gurunya untuk amalkan doa wirid-wirid pagi dan petang. Alhamdulillah, ini orang yang berjalan. Dalam bahasa Arab namanya wasairun, orang yang berjalan. Jadi dia berjalan. Orang yang berjalan ini Allah Ta'ala telah putuskan mereka, telah tenggelamkan mereka. Macam mana tenggelamkan mereka itu? Maupun orang yang berjalan dan yang telah sampai pada Allah. Setelah sampai pada Allah tu bagaimana? Yang sudah sampai marifat. Yang sudah sampai darjatnya Allah Ta'ala buka mata hati mereka. Mereka berhadapan dengan Allah SWT. Jadi ini sifat-sifat manusia yang Allah Ta'ala telah pilih. Jadi ada dua golongan. Golongan yang sedang berjalan dan golongan yang sudah sampai kepada ma'rifat. Berjalan menuju pada Allah. Dan golongan yang sudah sampai kepada Allah SWT itu sudah sampai ma'rifat. Apa yang Allah Ta'ala tenggelamkan mereka? Allah Ta'ala tenggelamkan mereka daripada melihat, mengkagumi amal ibadat dan keadaan diri mereka. Jadi makna tenggelam tu tak nampak. Tak nampak diri mereka tu ibadat. Tak nampak diri mereka tu beramal. Itu kita kena tandakan sikit tu. Jadi tenggelamkan daripada melihat, mengkagumi. Memutuskan, tak ada nampak lagi aku sembahyang, aku puasa, aku zikir, aku sedekah. Tak ada, putus. Ni tuan-tuan dan puan, penting ni. Nanti kita akan sebutkan lagi kenapa sebab yang penting itu. Maka dia akan terputus dan daripada mengkagumi amal ibadat dia, keadaan diri mereka, ada pun orang yang masih lagi. Ada pun orang yang masih sedang berjalan kerana mereka dalam amal perbuatan ibadat itu belum dapat melaksanakan dengan ikhlas menurut apa yang diperintahkan. Jadi bezanya orang yang berjalan dengan orang yang sudah sampai. Ini nak sebut bezanya. Bezanya orang yang sedang berjalan ni, dia belum lagi 100% ikhlas. Ustaz, saya ikhlas lillahi ta'ala. Yelah, itu pengakuan kita, betul lah. Tapi hakikatnya di sisi Allah, masih ada rasa ujub sikit. Aku yang baik. Masih lagi rasa bagus. Aku ni lebih baik pada orang. Masih lagi rasa baik. Aku semayang, tahajud. Aku bersedekah. Aku belajar agama. Aku tak tinggal tiap malam. Ustaz mengajar, aku ikut aja. Ada perasaan. Tak banyak sikit tu adalah. Ya. Ini memanglah sifat keadaan. Macam kita budak-budak belajar. Kita masih tengah belajar. Masih ada kekurangan-kekurangan. Itu biasa. Itu bagi orang yang masih berjalan. Tak manakala pula, iaitu ada pun orang-orang yang telah sampai, maka kerana mereka telah sibuk melihat kepada Allah, sehingga lupa pula pada amal perbuatan mereka sendiri. Nampak? Jadi orang-orang yang seperti ini, mereka dah tak nampak lagi kelebihan diri mereka. Mereka hanya nampak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Orang-orang telah sampai kerana mereka telah sibuk melihat Allah, Allah, Allah. Dia tak nampak dia semayang, dia tak nampak dia ibadat, dia tak nampak dia, Ustaz macam mana tak nampak pula dia semayang. Tapi tak nampak itu daripada aksi dia, perbuatan dia, daripada sedekah dia, tak ada. Itu semua Allah. Berbeza dengan orang yang pertama. Orang pertama nampak dia semayang, nampak dia ibadat, tapi disyukurlah ya Allah kau telah bagi hidayat. Tapi orang yang kedua yang sudah sampai ni, dia tak pedulikan lah. Apa dia maknanya di sini, tak nampak sama sekali. Orang puji kau, baguslah kau ni, baiklah kau ni, pemurah. Tak adalah, aku tak ada apa pun. Kalau orang yang buat ibadat tadi nampak pada taufik Allah, dia kata alhamdulillah, itu semua taufik hidayah pada Allah. Itu orang yang berjalan. Tapi orang yang sudah sampai pada ma'rifat Allah, aku tak ada apa-apa. Yang semua tu Allah punya, aku la haula wala quwata illa billah. Ada sudah sampai darjat makam tu. Tak ada daya upaya untuk aku meninggalkan dosa dan maksiat, dan tak ada daya upaya untuk aku melakukan amal taat. Semuanya adalah Allah, Allah, Allah. Itu tuan-tuan. Ya, itu makam mereka lah ya. Sebab tu kita pun tak boleh nak kata apa, masing-masing dengan makam mereka tersendiri ya. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam
Kata-kata kalam hikmah ni sebenarnya banyak lagi lah ya. Tapi kita sampai situ, tapi ada sambungannya. Sambungannya itu sebagaimana kita katakan tadi, sehingga bila ada perbuatan diri mereka, bila ada perbuatan diri, maka itu hanya kurnia taufik dari Allah semata-mata. Jadi ialah, itulah dia. Orang-orang yang berjalan menuju pada Allah ni, apa pun yang mereka lakukan, mereka nampak itu adalah taufik hidayah Allah. Tanda bahawa Allah Ta'ala telah memberi taufik hidayah pada seorang hamba apabila disibukkan hamba itu dengan amal perbuatan taat. Apabila tanda dia, tanda orang ini telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya memberi taufik hidayah, dia sibuk dengan amal ibadat. Itu orang yang dapat hidayah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita, ya Allah, jadikan kami pada golongan yang mendapat hidayat-Mu, ya Allah, yang kekal istiqamah atas taat pada-Mu. Tolonglah kami, ya Allah. Kami mengaku kami lemah, kami dhaif, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Kalau Engkau tak tolong kami tak akan mampu lakukan taat pada-Mu, ya Rahman. Kasihanilah kami, ya Rahim, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tanda bahawa Allah Ta'ala telah memberi taufik hidayah pada seorang hamba itu apabila disibukkan hamba itu dengan amal perbuatan taat. Disibukkan taat, sibuknya semayang, dengan puasa, dengan berzikir, dengan bersedekah. Yalah, kalau dia kerja itu kerjalah. Tapi selain pada masa tu, dia tak ada buang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Nak tengok-tengok filem, nak tengok berbual dengan cicak-cicak orang, tak ada. Tetapi diputuskan, perkataan tetapi itu kita gantikan dengan perkataan dan. Dan diputuskan daripada ujub dan bangga dengan amal perbuatan itu. Allah berikan tanda orang tu dapat hidayat Allah, dia sibuk dengan amal taat. Itu tanda. Dan diputuskan dia daripada perasaan ujub, perasaan aku baik, orang lain tak macam aku semayang tak tinggal, aku semayang tahajud. Diputuskan perasaan ujub, tak ada rasa pun. Tengok orang tu tak semayang ke apa, tak ada rasa pun. Aku lebih baik pada dia. Tengok pada orang kafir pun, dia tak ada rasa pun. Aku lebih baik pada orang kafir tu. Kenapa? Sebab kita tak tahu orang kafir tu mungkin satu hari Allah Ta'ala bagi hidayat masuk Islam. Mungkin dia lebih baik pada kita. Kita pun tak tahu akhir kita macam mana. Jadi pokoknya di sini, dia putus, tak nampak satu kebaikan diri dia. Dia putus, tak rasa bangga, rasa ujub, rasa hebat diri. Tak ada sama sekali. Itu tanda orang tu Allah beri hidayat. Allahumma ja'alna min, ya Allah. Jadikanlah kami daripada golongan yang mendapat hidayat-Mu tu, ya Allah. Terimalah kami, ya Rahman, dengan berkat Nabi SAW. Amin. Kerana merasa belum tepat mengerjakannya dan kerana merasa, perkataan atau tu kita gantikan dengan dan ya. Saya ulang ini sekali lagi. Kerana merasa belum tepat mengerjakan, belum tepatnya, belum sempurna lah. Tepat tu mana belum sempurna mengerjakannya. Dan kerana merasa bahawa perbuatan itu semata-mata kurnian, sedang dia sendiri merasa tiada berdaya untuk melaksanakannya. Jadi orang yang sampai pada Allah, yang marifat pada Allah. Dan kita pun mesti menuju ke arah itu juga. Perasaan kita macam mana? Perasaan kita itu ialah bahawa aku ni tak sempurna taat pada Allah. Sembahyang aku pun tak khusyuk. Aku ni amalan pun bercampur riak, ujub, sum'ah. Aku ni rasa diri aku saja bagus tapi di sisi Allah tak ada apa nilai pun. Ini perasaan kita. Dan keduanya, kita tak melihat yang kita buat ibadat. Kerana kita rasa, ya Allah, semuanya daripada Engkau, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kita nampak pada Allah. Jadi dua perkara yang menjadikan dia itu seorang yang sampai menuju pada Allah. Walaupun dia beramal, dia tak nampak itu amalan dia, itu adalah semata-mata kurnian Allah. Keduanya, dan dia tahu amalan yang dia lakukan tu tak ada seberat debu pun di sisi Allah. Tak ada apa nilai pun di sisi Allah. Kerana amalan itu penuh dengan kerosakan, penuh dengan kecacatan. Apa tidak? Sembahyang kita pun tak lalai, tak khusyuk. Asyik lalai aja. Daripada Allah Akbar, kita ingat satu dunia. Tak habis-habis dengan dunia. Sampai kita beri salam, kita pun tak tahu berapa rakaat. Nah, begitu juga kita di dalam solat kita. Kita ingat kerja kita nak buat apa, planning kita. Allah. Itulah kelemahan kita. Jadi, itu lain lagi daripada riak pula. Kita rasa kita yang baik, kita rasa yang kita bagus. Pokoknya amal ibadat kita semuanya
baik baca Quran, baik sembahyang, baik bersedekah, apapun, semuanya ada cacatnya. Jadi, apa nak kita rasakan hebat kita ni? Tak ada apa pun. Semua amalan kita tu cacat. Cuma harap kita ialah hanya kepada rahmat Allah, agar Allah Ta'ala dengan belas kasihannya diterima amalan kita, diampunkan, dimaafkan kelemahan dan kekurangan kita, dan ditetapkan iman kita sampai akhir hayat kita. Itulah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sedang dia sendiri merasa tiada daya untuk melaksanakan, andaikan tiada kurnia dari rahmat Allah Ta'ala. Dia tak dapat nak lakukan ibadat, beramal. Kalau tak ada kurnia Allah, jadi apa yang ada pada kita? Tak ada apa pun. Yang ada pada kita hanyalah dosa sahaja. Sebab itulah di sini kita dalam melakukan amal taat ini, kita kena waspadalah, jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Dan dalam masalah orang yang beribadat yang gembira dengan ibadat dia ini, manusia terbagi pada 3 bahagian seperti mana yang disebutkan oleh kitab Syarah Ihkam Imam Ibn Ajibah. Beliau mengatakan manusia itu terbagi pada 3 bahagian. Manusia yang pertama, mereka merasakan gembira dengan kerana mereka buat ibadat. Maka manusia seperti ini dia tak akan terlepas daripada syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Syirik yang tersembunyi. Macam mana ustaz dia buat ibadat boleh syirik pula? Sebab dia merasa diri dia. Nampak? Jadi ini manusia seperti ini tak terlepas. Sebab dia sudah, maaf kata, memperduakan Allah. Macam mana dia sembahyang dia boleh memperduakan Allah? Dia salah sembah pada Allah. Tapi dalam masa sama, diri dia lah yang ibadat. Diri lah yang ada power. Diri dia yang ada kuasa. Diri dia yang membuat taat. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan, dia tak terlepas pada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi sisi ulama-ulama tasawuf gembira dengan atas dasar melihat pada perbuatan amal kita itu belum lagi selamat daripada syirik khafi. Belum lagi kita bersih dan suci dalam kita melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Golongan yang kedua yang gembira atas ibadatnya itu, iaitulah golongan yang redha dan kabul. Tandanya ialah orang itu redha dan kabul, terima saja pada Allah SWT. Ya, dan dia itu adalah merupakan hidayat daripada Allah, taufik daripada Allah Ta'ala. Jadi dia meridai Allah SWT. Dan begitulah pula, iaitu golongan yang makrifat kepada Allah, ialah mereka tu tak nampak apa pun daripada diri mereka. Mereka hanya nampak semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab itulah di sini tuan-tuan, antara tanda alamat kabulnya seseorang itu, amalannya di sisi Allah Ta'ala, antara tanda alamat kabulnya, bahawa ditanya kepada seorang arifin, apakah tanda arifin itu orang yang makrifat? Apakah tandanya kabulnya, terimanya amalan seorang hamba itu di sisi Allah? Jawabnya, apabila dia lupakan amalan dia dan dia merasa dia melupakan amalan dia dan dia merasakan kehinaan diri dia dan mengharapkan daripada keruniaan rahmat Allah penerimaan amalan. Jadi itu. Dia lupakan sekalian amalan. Jangan nampak amalan kita. Jangan kita nampak aku dah buat itu. Jangan nampak apa pun amalan kita. Dan keduanya, dia mengharapkan rahmat Allah agar dia diterima oleh Allah Ta'ala. Itu saja. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Ya. Itulah tanda pengkabulan amal kita di sisi Allah. Selagi kita nampak kita yang buat, selagi kita nampak kita bersedekah, selagi nampak kita yang buat kebajikan, selagi itulah kitanya. Hati kita belum bersih lagi. Tauhid kita belum suci lagi daripada sekalian campur aduk syirik yang masih lagi memenuhi jiwa kita. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah mudah-mudahan sedikit tazkirah kita pada malam ini, perbincangan kita hikam kita dalam 3 kalam hikmah yang telah kita lalui tadi, membawa kita mengenal diri kita lebih dekat kepada Allah dan membawa diri kita sebagai perhambaan diri kepada Allah dan tidak melihat amal-amal taat kita, tapi kita mengharapkan keampunan Allah dan rahmat darinya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita berhenti saja pada kalam hikmah yang berikutnya, iaitu sifat tamak rakus sumber segala kehinaan. Wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita pada malam ini merupakan daripada channel dakwah yang Masjid Masjid Al-Istighfar, ya, Pasir Ris.
Jangan lupa sama-sama kita menyokong masjid kita dengan kita derma kepada masjid kita dengan nombor akaun yang ada tertera di hadapan kita, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, latar belakang di belakang saya ini adalah merupakan ya dalam Masjid Al-Cordoba. Cordoba itu ialah bandar di dalam negeri Andalus. Andalus ialah Spanyol yang dulunya selama 700 tahun diperintah oleh pemerintah Islam, ya. Tapi sekarang ini sudah pun diambil kuasa oleh pihak pemerintah yang bukan Islam, dan di sebahagian di dalam masjid ini dijadikan gereja. Bukan sepenuhnya, sebahagian. Sebab masjid ini besar sekali tuan-tuan, ya. Dan kita nampak dia jenis arkitek dia tu cukup menarik, yang di mana arkitek dia ini ada punya hikmah. Sebab dia bercampur dengan batu dan juga dengan lumpur yang kuat, yang berbelang-belang itu, supaya apabila berlaku gempa bumi tidak akan masjid itu runtuh. Dia boleh give way. Dia boleh bergoyang. Subhanallah. Ini arkitek Islam, tuan-tuan. Alhamdulillah, bentuk rupa ini telah dijadikan sebagai contoh untuk dibangunkan Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi yang baru dibangunkan dalam 100 tahun, ya, sedangkan Cordoba itu sudah diperintah 700 tahun yang sebelum kita kata 700 tahun awal Islam. Sekarang Islam sudah 1400 tahun, ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kenang-kenangan yang sangat menyedihkan pun mungkin, kerana itulah dia masjid yang akhirnya sudah sebahagiannya diambil menjadi gang gereja. Na'udzubillah. Apapun kita doa kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala selamatkan Masjidil Aqsa, Masjid Qubatus Sakhra, dua buah masjid yang ada di bumi Palestin, di bumi Baitul Maqdis, yang menjadi kiblat kita yang pertama dan juga tempat Nabi kita Isra Mi'raj. Kita doakan mudah-mudahan Allah selamatkan bumi Baitul Maqdis dan bumi Palestin, dan semoga Allah selamatkan umat Islam di mana-mana mereka berada, jauhkan daripada sekalian kezaliman yang sedang berlaku. Semoga Allah Ta'ala angkatkan sekalian kezaliman itu, maupun di Palestin, maupun di negeri China, Myanmar, di India, di Yaman, di Syria, di mana-mana. Semoga Allah pelihara umat Islam dan kembali mereka pegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lupa kita doakan untuk mereka, saudara Islam kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi itu saja untuk saya sampaikan pada malam ini. Andai kata kalau penyampaian saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersiar perasaan, mohon maaf, dan yang mana benar itu daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Dan marilah sama-sama kita beristighfar, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.